Mai ini betul-betul dekat tikam. Tikam ni kadang-kadang akan dengan Nusantara lah. Ni kampung dalam bandar sebenarnya. So ada ayam, ada motor, kampung dalam bandar. So it's not studio lah. Studio tu dah klise lah, sekali-sekala boleh lah. Abang last kali turun KL bila bang? Relate dengan kerja musical ni, the last time Francisca punya konsert Mamin dan my friend when PKP last year, tapi yang boleh pergi punya. Boleh pergi lagi. Oh, abang ada sini dengan tu apa Francisca punya konsert. Kalau tengok konsert minggu ini Mani sama Mani dan Francisca tu abang ada dia. In fact dalam abang punya video tu yang abang cakap pasal buku tu, abang tu konsert dia tu. Abang ambil program tu, abang buat punya konten. Apa abang masih lagi over the years terus menjalinkan hubungan dengan Francisca dalam live performance jarang, on special occasion je lah. Through Maya kita communicate. And then the last collaboration dalam konsert tu. And then way back lagi 2011 ada satu di IB konser Francisca konser tu 6 DMS yang jago orkestra dan konser friend. Dan 33 tahun saya ada aku dah 33 tahun dia so dia buat konser tu dia buat banyak mana yang ATM yang jati kini ATM tu lah. And then dia buat dia punya kapsul juga tu untuk dia punya kemudian ni sebenarnya 35 tahun sepasing evergreen sekadar di pinggiran. So dia buat easy punya lah. Dia kata dia nak pancarkan dalam maya je lah. So abang ni ada bagi dia footage sikit lah, orang pandai sikit lah saya bagi dia. So tak tahu macam mana dimusyar gitu. Dan saya berdua tak ada apa lagi lah. Ayah dia meninggal di Bungun sebenarnya. Tapi dia tak ada sini. Ayah dia Muslim. Meninggal di Bungun. I see. Muslim. Tapi ayah tak pernah berjumpa ayah dia di Bungun. It so happen that dia some number of years dia duduk di Bungun dengan abang dia ke adik Francisca lelaki. Meninggal di sini, di bumi di sini tak salah. Ayah Muslim. Saya baru 2 bulan pun buka konten. 2 bulan bang 2 bulan baru. Baru 2 bulan. Live dari kerja kan, kita tahu bila kita pergi. So, nak bagi. Semua pergi ni nak tinggal semua. Nak tinggal semua benda yang kita tahu. Dan ada. That's why I made the book. I wrote the book. I can show you later. Ini buku abang buat ni? This is my book. Music adalah harta. Ini bila abang buat ni bang? Way back in 1970. Saya tak jual kat kedai, memang kedai dia. Kan? So ini $50. Saya jual $50. So I can talk about this, of which almost all libraries in Malaysia ada buku. Okay. Bila abang keluarkan buku ni tadi lagi? Buku ni saya terbitkan publish dalam tahun 2017. Oh, okey, dah 4 tahun. Dalam diam-diam. Saya tidak ada pelajaran resmi apa-apa. Okay. Dan masa mengambil buku ni agak lama. Kerana saya bukan kerja once saja tu ada. Saya 5-6 bulan jadi dia. Saya buat balik ni. Tumis 7-8 tahun je. 7-8 tahun juga bang. So, akhirnya awal ujung 2016 tu sekitar awal 17 ya. Saya terus jual. Intipati pada buku tu abang nak menyampaikan apa? Buku tu bukan sebuah so-called biografi. No. Bagi saya itu agak klise lah. So, saya lebih pada satu dokumentasi apa yang saya lalui as a musician. Way back from as a musician, as a band boy. Okay. Saya mula jadi band musician sejak tahun 82.
tahun 82. And then saya hijrah ke Kuala Lumpur sekitar tahun 83. Okay. Join beberapa band, disambah oleh Ali Bakar. Okay. Menyertai Shumasa City Band. Okay. Yang beliau yang lain, arwah Naim Osman, Nasir Bekasir on bass, Zulma pun pernah main, Luis on drums. Itu all big names lah pada awal tahun 83, 84 tu. Ada yang nampak tahun 84, saya join Revolvers. Jadi Fernandez Revolvers. And then jadi 3-4 tahun di Kuala Lumpur, dia tentu ilahi juga. Bila masuk tahun 1984-85, saya mula berjinak dalam dunia rakaman pula. Kalau sebelum tu kita create, kita imitate others works, as a musician, no matter how good you play kat park ke, you play kat Makopa, seperti itu dia ada jazz dia ada jazz restaurant. So dia main perform tempat dengan Revolvers. Pernah beberapa kali ke overseas juga, Japan, Taiwan. So tahun 84 baru abang 85-84 mula abang into the recording world until now lah, more or less. Cuma productivity tu taklah macam dulu. 84 tu dengan Revolvers punya album ke ataupun orang lain? Tahun 84 tu, okay, di KL tu boleh dikatakan saya berbagai konsep band saya join. Pop band saya join, pop band, drum, backing band, Shumasa City Band. Performing bands dari segi buat gigs secara one night stand ataupun secara berkala ke, periodically ke, dengan Revolvers. As orkestra ATM pun abang main band, main dekat orkestra ATM. Okay. Lilik Tan Choyu, okey lah, layak. Orkestra ATM pernah juga layak, lalu ke situ, main ke situ. Murani belum masuk. So then gitulah. Dan malah semasa kalau nak back lagi di Terengganu pada abang masa abang Form 5. Form 5 masa tu abang umur 17, 18 dah teringat. 17. Siang as budak sekolah kan. Tapi malam I join Brain Connection, the first band yang melahirkan Aku dan Kenangan punya hit song tu. Okay. Aku dan Kenangan. Ya. Aku dan Kenangan, Brain Connection. Dan kadang-kadang juga abang dipanggil, memandangkan abang ni juga pada Form 3. I main brass band as a trumpet player. Di sekolah? Di sekolah. Brass trumpet player, okey. Brass band trumpet player. Form 4, Form 5, abang dipanggil oleh ATM Pantai Timur. Jadi pemuzik jemputan as a trumpet player. So begitulah. Umur awal 20 tu kita dah main macam Connection. Pada tahun 83 abang pergi ke tidak. Sama dengan itulah macam tadi apa yang disebutkan tadi. ATM Orkestra Pantai Timur dipimpin oleh arwah Ahmad Sharif. Ahmad Sharif tu, yes. Yes. Small time. Yes, Salami Hasannya. Yeah, the one and only Ahmad Sharif. Dia tu. And then dia juga is a mentor for Brain Connection. Okay, music mentor for us also, Brain Connection. Dan Aku dah Kenangan penned by him, not by me. His composition. So as a dalam banyak hal abang main, abang main trumpet. Bang, abang punya pengetahuan bermain muzik ni, trompet tu akibat daripada abang belajar di sekolah ke ataupun abang daripada background yang banyak musician? Disebabkan abang join brass band sekolah saja. Malah mengenali note toge pun sejak abang masuk brass band. Untuk bermain trompet? Trumpet. Bermain trumpet. Dan entah macam mana, mungkin cepat sikit punya musicality punya mind tu. Cepat sikit. Jadi kita dah jadi ketua bukan yang lama-lama tu, tapi music punya kepala. And then masa tu I found 3.
Yang form 4, form 5 ada masuk. So begitulah. And then sekolah mereka tu ada pagi. Habis sekolah tahun 89 saya di sekolah 79. So sekejap di Terengganu, di orkestra Pantai Timur dan juga Brain Connection, sempat melahirkan album Aku dan Kenangan dia disebutkan. Mana tengok keluar ni begitu air lah, saya beri flashback. Sana ada gunung bukit. Ya. Dan hujung tahun 80 saya berhijrah ke Kuala Lumpur. Hitchhike je bang. 82 hijrah, hitchhike je. Hitchhike je malam-malam. Orang tahu abang naik lori apa? Abang naik lori balak bang. Lori balak. Bawa gitar. Tak bawa gitar. Bawa gitar bila saya berhijrah yang kali kedua dengan arwah Rahim Osman. Masa Rahim dengan Rahim Osman pernah join Brain Connection di Terengganu. Adik dia Rahman. Pasal dia TNT sebenarnya pernah join kami di Terengganu. So ke KL dengan Rahim tu, masa tu Ali Bakar tahu lah kami di arwah Rahim. So saya join Show Master City Band. Alhamdulillah. Itulah, dan banyak backing artis lah. Maksud tu Ali Bakar ke top. Sorry bang, abang punya hitchhiking tadi tu seorang ke apa? Seorang je? Mau mula-mula tu seorang je. Seorang je. Apa yang membawa keberanian abang untuk buat perkara tu? Dan pada masa apa rancangan abang? Pada masa tu saya masih muda lagi. Pada masa tu my elder brother Fatah Ngah, the one who wrote A. Mahmud, the one who create caricature A. Mahmud, cartoon A. Mahmud, is my brother. Is my brother. So dia di KL masa tu. So I tuju pada rumah dia, I tuju pada tempat dia. So tak lama mana lah untuk first time begitu. Tapi first time lagi memang hitchhike malam hari. Saya ingat lagi pernah macam transit lah di stesen kereta api mana, Mentakap mana kata. Tukarlah ajak kereta last kali dapat lagi balak. Dia nak makan kopok, ada kopok lagi dekat. Kan? Dia hantar dia umpan air dekat kat Ombak. Boleh ada. Kat Ombak. Bila siang hari tu pergi ke Bangsar, ke Travers, jalan Travers tu, di mana my brother Patah tinggal. Saya di situ. Pada masa tu saya tak ditakdirkan jadi musician lagi. Saya balik sekali lagi. Dengar ke Terengganu. Kepergian yang kedua tu lah. Pada masa tu, masa saya balik Terengganu tu, Brain Connection tengah top lah. So, arwah Osman Ghani, our leader, invite musician dan Rahim Osman. Tak macam mana kenal, tak tahulah Rahim Osman. Adik dia. Saat Talib pernah main drum dengan saya. Dengan Brain Connection. Arwah Saat Talib. Semua Johor punya clan. And then begitulah. Dan terus ketiga dia main saya. Dan tapi yang signifikan di sini, saya pergi ke KL as a musician tu, bertemankan Rahim Osman pada masa tu. Rahim pun pergi itu tak balik-balik lagi lah for the Brain Connection. Kami pun dia sekali masuk Show Master City Band. So, dan kita banyak backing band. So masa tu Show Master City Band tu tak jauh mana, dekat Bangsar tu kan. Dekat nasi beringin tu lah depan tu. Depan tu dengan TM tu tak jauh, so entah macam mana dapat connection main dengan membuat dia. So, begitulah. Macam mana abang transform daripada seorang pemain trompet kepada gitar bang? Saya memang dari awal saya main gitar. Oh, memang daripada sebelum at the age of umur saya 10 tahun. Apa yang buat abang start main gitar? Main gitar pada persekitaran rumah saya pada masa tu banyak gitar. Di rumah itu sendiri? Not because we are very musical family. Arwah ayah saya bekas guru agama sebenarnya. Ustaz. Allah. And then
Tapi yang ada darah seni ni 3 beradik ni lah. Saya, Fatah, and Jalil ngah. Semua brothers. Jin Nagoya. Okay. So arwah. Dan itu adalah macam seni yang berbeza antara kami. So Fatah ajar air gitar mula-mula. Tapi 2 minggu lepas tu saya ajar dia balik. Marah. So disebabkan di Dungun ni pada masa tu lah. Itu sekitar tahun 72, 73, 74 saya masuk sekolah ni di boarding lah. Jadi sebelum tahun 74, saya mula main gitar. Dia tak ramai orang main gitar tu. Jadi ramai budak-budak yang ada gitar nak guru kita. Lepas dengar gitar kali dia letak main gitar. So, bayangkan pada masa tu banyak gitar, 2-3 gitar. Ada gitar elektrik pun ada. Dia letak bagi. Dah letak kat rumah abang. Besok dia nak datang lagi sebenarnya. How convenient Saya masa tu jam 5, jam 6 saya pernah perform main gitar solo instrumental di Dewan di Tunggu. Di Dewan yang terbesar di Padang Bola di Tunggu. Abang perform dia jam 5, dia main gitar jam 5. Stage, on stage. Abang ingat ke abang perform apa? Let it be me apa lagi tak ingat. Under the day. Tahun gajah punya bang, yang mana? So gitulah. Jam 5 jam 6. Ambil tahun 7. 2 jam tu dah. Ini dia dah dalam Melayu masa sekolah yang Inggeris. Jadi ayah dia satu transition dia panggil special class. Jadi saya lewat sikit ambil MC. I'm the one yang ambil MC. Beli certificates dia kerja. Lepas tu SPM so English kami English lama punya baik punya bang. Betul. Oh abang yang the last yang daripada MCE pada SRP. SRP sampai LCE. Lower Certificate Education LCE. Betul. Nanti MCE I'm the last batch. Ya. Abang 62 sama batch dengan abang saya lah. Gitulah. Dan gitulah dia Dali Arus tunjuk dengan terima lah seadanya sampai kini. Dan lepas pada bila sampai kini tu apa lah Johnny Bolbers tu like lah dia punya ambience dia. Bang jom sikit lagi. Kira. Masa so abang main gitar umur macam 10 tahun macam tu abang perform. Ya. Gitar dah tinggi pada abang tu. Ayah itu bukit. Those are your formative years bang. Itu ialah tahun-tahun yang segalanya masuk macam sponge. Pada masa tu saya boleh ingat lagi. Kalau adik-adik sekarang, anak-anak sekarang yang ada yang sekat-sekat rebel, anti-establishment, apa establishment tu? Of course. Terminologi berbeza. Okay? Abang pada umur dah 10 tahun, 11 tahun, abang dah boleh identify bila awak sebut belia tu maknanya kau mana ke? Tak belia. Belia belia. So ism tu dah ada. So kita tu sebagai pilihan sebenarnya, tapi kita membesarkan dan berkat doa mak bapak pun kita alhamdulillah tak memilih jalan yang negatif kan. Dari segi muzik punya pada masa tu yang terngiang-ngiang kalau bila dengar radio atau tengok TV je ada 2 ikon nama je yang masih ingat pada masa saya tu oleh umur 11 tahun 12 tahun ya. Okay. 11 tahun 12 tahun. Sebetulnya saya main. Ada yang menjabat je lah. Lima saya ambil penilaian kan je. Kata saya boleh main gitar. Kalau muzik tu dah seolah-olah that current tu dah inviting yang banget. Both local and international bang international lebih lagi international kan. Siapa nama yang abang mention tadi? Di Purple Santana biasa lah macam tu. Rick Wakeman, Tobin Empire tu dia lah. And then Alan Parsons Project dan macam tu. Yes, kan. And then begitulah. Kursa yang favorit tu. But I would like to appreciate on local dulu. Of course dua-dua tu. Dulu lagi liberal bang. Dulu betul bang. Okay, so
So I'm talking about yang uniknya di sini. Ironi punjih mungkin juga. Orang yang sama itulah akhirnya jadi kawan abang, ada kadang-kadang jadi bertanding sama. Dua nama kat sini. Ahmad Lawak, Jauhri Saleh. Diorang tu pada abang umur 10-11 tahun tu, nama tu dah mula tengok kat TV dah. Oh, black white je. Okey, Ahmad Lawak, okey, Jauhri Saleh. Office later on, forward ke depan tahun 84. Oh, masuk tengah, abang nombor 3, dia nombor 1. Jauhri Saleh, okey lah. Baru lagi. First time masuk pertandingan. Liga pertandingan pula. Right song KL. Ada abang nombor 3. Tak buat album lagi. Top as pop song, pop komposer lagi. Setahun lepas tu mula keluar akunnya pendatang, Sierra di Mira, Terasing, lepas itu. Saya khabar. Okay. Itulah mereka awalnya antara transition daripada sekolah ke awal dari segi music as my choice. Okay, sorry Mat. Saya curious apa punya formative years. Obviously abang punya lagu, abang adalah seorang yang melodious. Melodi abang tu memang pegang sangat lah. Jadi, okay. And then, bagaimanakah ataupun adakah pengaruh Beatles dalam formative years abang? Dan bagaimana kalau ada? Beatles tak banyak sangat. Tidak Beatles tak banyak sangat. Beatles ada tapi tak banyak sangat. Yesterday tu quite start. Yesterday dia punya chord structure tu quite. Beatles tu kalau kita amati, dia banyak major punya scale, major chords punya lagu. Yang buatkan saya akhirnya jadi melodi yang disuruhkan perception, I appreciate it. Tak ada masalah. Saya pun tak tahu macam mana. Tapi dalam proses saya ke arah tailor into composition, saya bukan dengar lagu Melayu dan Inggeris saja. Saya dengar lagu Jepun. Para bitoyo di da 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 da. Japan punya lima. Sekarang di Japanese. Macam mana abang boleh Mayumi Iswa is the name that Mayumi is very very famous singer. Because diorang famous dan abang dapat expose kepada diorang. Somehow kat radio dengar. Alan Parsons Project lagu ni. Alan Parsons Project. Ini minernya yang Mak Salehnya yang flat ni minernya. Lebih kurang lah. Da 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 begitulah kan. Begitu melodi ni. Dah lupa dah ni 30-40 tahun lebih. Lepas tu belajar Old and Wise punya lagu tu banyak influence I dalam Old and Wise. You check back Old and Wise Alan Parsons Project. Old and Wise. Lepas tu belajar banyak influence I of all Pink Floyd tu. Memanglah makanan nak. Ingat satu lagi. Dungun also abang. Where the giant turtle lah, yang besar-besar kereta tu bang. Bukan penyu karahnya, tak main tu bang. Penyu karahnya kecil dan 3 kaki yang penyu besar kereta bang. You check, penyu besar. Mak Saleh ramai. Bila lapar makan telur penyu tak masa tu? Telur penyu sebenarnya cakap kan. Telur penyu sekarang telah melalui satu zaman di mana
the mercury apalah banyak tau dalam tinggi telur kan? tu. Ikan Tinggi. pun, ya. Hati-hati. Hmm. Hati-hati ni kalau. Tapi asalnya telur penyu kalau dulu sekarang pencemaran dia di mana-mana. Tapi telur penyu tu bagus sebenarnya. Dari segi apa bang? Memory, baka. Yes, baka. Penghasilan baka yang lebih bertambah. Ya. Memory. Tengok sepak penyu tu kan. So dia binatang yang masih lagi kekal daripada zaman itu. So itulah yang antara yang tu. So you nak tanya balik lagi. Kita tak ada yang apa lama ada you have to guide me. Okay. Kita bual je bang. Tapi itu tadi bila cakap pasal penyu tu, itulah tu saya punya memory of Terengganu dulu ialah pergi ke sana jumpa pakcik saya dan akan makan telur penyu. Telur penyu mahal. Telur penyu mahal tau. Jadi tengoklah telur penyu sekarang macam di Terengganu ni ada jual dia. Dia macam protected kan. Ya. Dia kawal. Tapi banyak punya importnya dan minum je bang. Oh, yang dah import daripada Indonesia punya. Ya, minum je. Sana punya penguasaan dia tak tahu lah macam mana kan. So, tapi banyak import punya. Telur penyu tu bagus tapi sekarang ni hati-hati sikitlah nasihat Pok Manang So, sebab segala kadang-kadang kalau kita nak jaga kesihatan kita kena check betul. Betul lah, because of the mercury content kan. Ikan pun banyak sekarang yang mercury content dia tinggi. Tadi abang cakap pasal Dungun tu macam apa tadi? What's the word abang pakai tadi? Macam ada sesuatu iconic tu about Dungun tu. Dungun I bukan nak jack Dungun tapi realitinya. Dungun ni dia expose dengan dunia luar dah sekian lama sebenarnya. Bagaimana bang? Sebelum I ada lagi. Dungun dalam negeri Terengganu, the first airport diadakan di Dungun. Lombok biji yang paling pertama di Malaysia tak salah saya di Dungun. Airport macam tu. Golf course yang pertama di Terengganu. Dungun. Apa UiTM sekarang tu dekat situ dekat betul. So kami dah expose. So mungkin British pernah mengarut segala hasil bumi kat sini. Waktu Jepun. Jepun dekat sana. Jepun ambil biji. Dia landed di Kota Baru di Kota Baru. Tapi dekat lah kan. Tapi dia ambil di sini dia nak buat kapal terbang nak peluru nak kereta terbang. Baik dia kualiti. So gitulah sebab expose. So dari segi muzik di Dungun bila saya bijah daripada di Dungun tu bisa masuk boarding school di Kota Terengganu lagi saya expose. Lagi expose lah. Kawan-kawan pun kita kawan semua orang kan. Ada yang biasa, ada yang anak. Berada, boleh tak? Kita tak kisah, kita kawan betul. Anak raja pun kita kawan. Tapi saya, I lah, certain level, I stay with my style, my belief. So, gitu. Bang, okey, boleh saya tanya sikit tak? Tadi abang cakap kalau anak-anak muda, abang cakap tadi macam nak, kalau anak-anak muda ni nak tahu anak-anak muda rebel, you have gone through that. Abang dah ini kita semula je. Persekitaran je yang berbeza. Tapi dari segi ism tu telah ada. Kalau dulu kan mungkin proses pembesaran kita ni dia apa benda ni satu yang normal untuk kita melalui itu. Sebab tu bila demam rock tu melanda sekitar 80-an dulu 80-an sehingga ke akhirnya menjurus pada saya melahirkan Balada Nusantara. Syekha tu kan. Itu bukan jawapan. Bukan jawapan untuk tu mengimbangi rock tu. Tapi saya lebih menekankan Balada Nusantara sebagai melahirkan satu alternatif pada muzik kontemporari Malaysia yang berjenama. Okey. Berjenama. Kerana sebelum ada tu saya lihat
let's be real, okay? Silakan. Apabila sebuah lagu itu berletak perlahan dan maka berdrive for kita, rock lah ni kan? So dipanggil slow rock. Tapi nyanyi bahasa Melayu. So, saya sudah sampai kesedaran itu dah level tu saya dah ada. Tak boleh buat apa kan? Ya. So saya mulakan alternatif itu saja dan itu yang akhirnya. Tapi ironinya pula lepas tu adalah apa yang ikut sampai sama Malaysia berjenama pun dah ada daripada tak ada. Sampai dipertandingkan satu kategori kan. Ya. So ism tu ada, kesedaran tu ada, tapi pencetus tu mungkin orang yang tak betul ni itu. Tapi benda tu dah ada. Benda tu dah ada. Bila? Sejak zaman datuk nenek kita lagi. Maksud apa? Okey, put it this way. Katalah pada zaman dulu kan. Zaman dulu. Tidak ada TV. Tidak ada internet. Yang ada ialah muzik yang didendangkan. Dan siapa yang ada tengok pada masa tu, dialah yang menghayati itu. Sebab tak ada rakaman. So bila orang pedagang datang, bawa gambus, kita ada. Kita dapat menginang. Bila Portugis bawa gitar, tinggal cakap kecing kita buat joget. Contemporary itulah, pada masa tu contemporary lah dalam konteks itu. Betul. Kerana tak ada benda lain lagi. That's the thing pada masa tu. Nak kata muzik modern lah pada masa tu. Modern tu tak ada benda lagi. Muzik pribumi tu memanglah duduk dalam sekitaran di gunung, di bukit-bukit tu. Betul. Stay as it is. Bila dia tak expose dengan luar punya elemen. Tapi yang bandar ni, yang ini dekat-dekat pelabuhan ke tempat di mana kapal dagang berlabuh, kita ada. So dia naik kita. Very vibrant. Dia accept. Guna bahasa Melayu. Tak guna bahasa putih. Terbalik ni sekarang. Yang bahasa Melayu, lingua franca. Terus. So semangat tu saya ambil. Dan saya tak kata pun saya buat muzik tradisi. Saya kata this is sebuah muzik sintesis. Sintesis is a hybrid. Hybrid, pertemuan budaya. Sintesis. Sebuah muzik sintesis yang berteraskan elemen Melayu sebagai teras. Bukan tempe-tempe makan malu-malu, sila-sila tu kan nak buat tradisi aku tahu tradisional. Tapi sikit je malu-malu je. Yang banyaknya unggang-unggang kan. Sebagai teras dengan penerapan nilai-nilai muzik dunia yang sejak dulu kita dah adaptif. Portugis ke, Jawa ke, sekitaran ke jauh, Hispanik ke, Arab ke, India ke. So, dan dipersembahkan dalam konteks muzik contemporary. Saya tak buat muzik tradisional proper yang mesti main secara tanpa elektrik. Saya pakai sampling. Saya tak kata saya buat muzik static, saya buat muzik contemporary. Ini yang itu. Duk detek gitu, you ingat kalau masa tu ada recording dia orang tak buat ke? Mesti dia buat juga. Mesti dia akan adapt benda tu kan? Yes. Bila zaman dah ke depan, kita katakan itu tradisi. Correct. Faham? Sekarang ni, 100 years from now, Jesse akan datang dan akan tengok muzik moden lah masa tu. Ini tradisi sekarang ni. Inilah dia. Kan, teknologi tukar, kita akan datang mungkin nak tekan ni semua pakai thumbprint. Sekarang dah pakai voice. Ini. Sekarang pakai mic control je. Piano keluar. Makin gigit mata. Nerf. Dengan 5G masuk ni macam-macam bang. Nak kita berapa hari tak habis. Jadi. Ya. So, gitulah. Ya ada sentuh tadi tentang yang adik-adik kita tu kan. So benda tu dah belia tu kan. Belia tu satu term maknanya ekonom rambut pendek. Seluar ke bottom ke kan. Baju batik. Belia. Yang rebel ni okey. So, elemen rock tu banyak rebel punya elemen kan. Mungkin persekitaran itu yang buatkan tu. Tahun 80-an kita kena ingat rock tu bangkit dalam keadaan apa. Dan masa sama rock. Ni kita cakap yang mempengaruhi generasi muda lah ni kan. Rock.
Dan ada satu kelompok generasi muda lagi in opposing texture and pendekatan and ism, generasi muda juga, yang sebenarnya dua-dua ni diimbangi oleh pemerintah. Diimbangi oleh pemerintah. Dibimbangi oleh pemerintah. Dibimbangi. Bang, sorry. Ini abang cakap pasal zaman 80-an 70-an. 80-an ke depan. Dibimbangi oleh pemerintah. Kenapa abang cakap itu? Kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam. Oh, 79 onwards. Nah, berjibat ke ni. My goodness, bang. Kan, pasnya ni Islamic world masa tu sedang melihat Iran baru bangkit komuni. Jadi negara-negara Islam lain dia ada pilihan, dia nak ambil model ke, nak ambil Arab ke, nak ambil Iran punya model ni. Ini tengah politik punya ni. Betul, Soviet invasion terhadap Afghanistan lagi kan. Yes, betul kebangkitan Islam. Jadi dua-dua tu dibimbangi oleh establishment. Correct. So Muhammad Rock ni saya tak sorry, Muhammad Rock ni abang tidak apa? Saya tak lihat mereka ni sebagai itu sangat. Sampai ke mana pun kan, wujudan mereka pun tak adalah sampai menggugat keselamatan apa gitu ni kan. Tak ada pun kan. Lalang potong panjang pun, potong rambut pun ada. Kan. Dia kan tak bawa benda-benda ism yang too hardcore, too rebel sehingga mencetuskan. Dia ni just a matter of manifestation of dia not too happy with the environment pada masa tu. Okay. So dia associate something yang so-called looks like they think is a rebel or an association. So they keep on rock underground ni. And dia buat lalang ni, dia kan nice leader. Tapi dia orang dia semayang juga. Kalau cakap dia orang sadar-sadar, dia cakap orang tak semayang. Orang lain pun jawabnya sama je. Kan? Halo? Dengar tak? Ya bang, dengar bang. So itulah. Okay, alright. Kawan pun macam tu. Ada hal. So saya melakukan alternatif tu je. Fascinating abang. Yang abang cakap sebenarnya abang tidak melihat sangat golongan rock ni sebagai betul true rebel. Type ni interpretation terhadap apa yang abang cuba abang cakap ni adalah mereka sekadar outlook saja. Manifestasi dia orang seolah dia orang nak dissociate, mengasingkan diri daripada mainstream kebiasaan, normal kebiasaan, kebeliaan. Wow. Dan bagaimana pula tanggapan abang terhadap yang grup satu lagi tu, the Islamization tadi tu. Bagaimana pula abang punya honest tanggapan terhadap sama juga. Saya tidak mengopoh soal itu kan. Kerana alhamdulillah akhirnya dia menjurus kepada apa? Lainnya orang macam Arahan, lainnya macam Nadar Muni. Of course sekejap lahirnya Al-Asy'ari. Betul. Yang di ban kan. Tapi percikan daripada tu orang Bani semua tu cuba revive balik. So positif kan. Islamik tu yang tu. Bila nampak tu Allah dia angkat. Establishment tu angkat. Betul. So kami sebenarnya baik rock ke baik agamanya, maaf cakap lah kan, the establishment tak bantu sangat. Kita yang create benda tu. Bila nampak comel barulah dia tu. Queen Elizabeth mari sini barulah nak ambil gambar yang banyak-banyak. Sebab mobile kan. Sorry bang, tadi abang guna perkataan kami. Kami tu siapa bang? Kalau katakan establishment. Kami tu maknanya budak-budak ni lah, adik-adik kita ni lah. Abang seolah-olah berada di satu poin yang tersendiri tadi bang bila abang cakap dibimbangi tadi tu antara dua, satu rock, satu Islamic fundamentalism yang on the rise. Dan abang kedengaran seolah-olah abang berada di satu poin yang tersendiri bang. Adakah saya tepat? Beladan Nusantara. Okay, faham. And it survived. And it's proven. Yes. Proven. It's commercial, yes. 70-80 ribu laku album Shekhar in the midst of rock pada masa tu. In the midst of correct. Kan? Correct. I mean genre wise. Correct. Dan secara resminya endorse by the government through Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan.
diresmikan itulah The Nusantara tadi tu. Dia genre. The genre tu ya. Okey, faham. Betul. Itulah. Itulah. Putaran tu terus berlaku. Cuma tinggal lagi bila dah the new millennium masuk ni kan. Kita obsesnya digital punya world. Dan tak secara langsung kita dah lebih pada duduk dalam kotak ni. Macam sekarang ni duduk dalam kotak. Kan? Padahal main muzik sebelah-sebelah je. Tak boleh tunjuk tu. Dia ada dalam kotak. Dah main sebelah je. I experiencing it now. Ya. I'm not saying that. Ya. Semakin akan keluar nanti sikit masa lagi. Tengok tu sebenarnya. Bukan dalam kotak. Tapi kita tunjuk macam dalam kotak. Ada dalam kotak. Covid dah. Macam-macam lah bang. Bang, sebagai one true original rebel bang sekali lagi abang punya generation I would say antara to me one of the best generations in modern history. Mereka yang lahir sekitar tahun saya bagi random number lah antara 55 hingga 65 tu memang generasi yang best. Bila tahun 72 73 those generation berusia dalam remaja dan mereka influence by dengan disco a lot of disco. Lepas tu culturally daripada west pun Amerika sedang mengalami dia punya Vietnam War dan sebagainya kan. Sikit sebanyak tu generation tu memang best, memang pada saya memang mengkagumkan. Terdedah dengan Woodstock, hippies. Walaupun pada saya abang a little bit on the younger side of that generation lah. Because kan abang a little bit younger. Yang peak of that generation sekarang ni by now umur dia 64, 65 lah saya anggap kan. Okey bang, soalan saya ni lah bang. Abang tu daripada generation yang best, daripada kelompok the real rebel, dan bagaimana abang melihat suasana kita sekarang ni, kita as in dari segi budaya, dari segi muzik, dari segi this pop culture, macam mana abang tengok? Terlalu lame ke ataupun terlalu sudah mellowed down ke? Saya percaya tadi abang cakap dulu lagi, lack of better word, liberal, dulu lagi open. Sekarang saya rasa lebih tertutup, lebih terkatup. Apa pendapat abang mengenai isu culture yang kita alami sekarang generasi muda as compared to dulu? Lain pendapat dia. Kalau nak diikutkan dari segi medium untuk menyampaikan, sebenarnya sekarang ni more liberal dari segi medium. Kalau kita cerdik guna medium nak menyampaikan ni platform yang ada ni platform yang ada ni kan. Tinggal lagi saya kata the mover, the concept itu yang jarang nampak. The mover, the pencetus tu kurang. Pencetus dia. So they know something wrong, something not right, but how to put it Tapi kalau adalah pencetus orang, so I nak explain pun tak reti. Cuma sekarang kalau medium dia lagi liberal. Tinggal lagi kita tak ada banyak fighter lah, kita tak ada mover dan thinker. Dia thinker dalam seni ni pun kita perlu juga. Instead of kreatifnya crowd, kita perlu juga pemikir seni yang tak semestinya pelaku seni, tapi dipikir, dia jiwa seni tapi dipikir tau untuk komuniti seni itu supaya begini. So, macam I mencontohkan Balada Nusantara, di belakang saya ada my mentor. Dia bukan creator of things like I do, tapi dia fikirkan untuk saya. Siapa tu bang? Nanti saya sebut. Mana you should name your genre. Itu memberikan saya kesedaran dari penjenamaan. Okey, Balada Nusantara. I create the name Balada Nusantara. Betul. Tapi dia yang tu. Sultan, bukan Sultan. Syahril Lembang. Dia pernah dapat professorship di Korea pada umur 25-27 tahun dia dapat profesor.
Dia ni master in anthropology. Macam ni lah. Macam Dr. Wan lah. Tapi Wan cakap Wan nak patai lagi lah. Belakang lagi lah. Core lagi. Yang Sultan Syahril. Sultan Syahril Lembang. Sultan Syahril Lembang. Sultan, bukan Sul. S-U-T-N. Sultan. Dia dalam negeri sebenarnya kan. Siapa Melaka. Oh. Ya. So, dia yang menggerakkan dari mana you should name itu. Tapi ada baiknya ada juga untuk saya sebut di sini dari segi elemen mengetengahkan elemen-elemen Melayu dalam muzik sekarang ni saya dah buat sebelum Balada Nusantara tu lahir lagi. Jadi perlu saya sebut di sini. Kemudian lagi pop song saya lah sekitar itu apabila saya menang. Dia dah cerita lah jual lagu semua tu orang itu. Biasalah tu dah history by itself. Saya lancarkan Balada Nusantara pada awal 90-an, awal 90. Okay. Production 89 dah siap. 90 tu saya launch by pengerusi Lembaga Penasihat Dasar Kebudayaan Kebangsaan, iaitu almarhum Tun Dr. Awan Haq Saleh. Dia ni budayawan, dia ni intellectual. Dia yang launch. Saya tak panggil menteri, saya panggil orang macam dia launch. Album kedua dirancang oleh Profesor Dr. Nik Safiah Saleh. Dia yang launch, saya tak panggil politician. Album tiga Dr. Daniel Keling yang launch. Mereka tahu aspirasi dan mereka sokong. Alhamdulillah. Jadi launch kata lah. Undur lagi sikit. Tahun 88 tu okey, saya menengah lagu Melamu 7 kan, nampak Francisca si Demang dapat. Tahun 88 tu ada satu event yang paling penting, give me impact, give me kesedaran bahawa this Contemporary Music of Malaysia, which is 2 years later on nama dia BN, Balada Nusantara, adalah satu yang harus dan tidak mustahil. Iaitu di mana saya telah expose kepada satu, mungkin you ingat, tahun 88 telah ada satu telethon. Telethon ialah satu event yang berterusan berlaku 24 jam tak berhenti, non-stop, all over the world. Konsert. Sekejap di Jepun, okey. Tokyo, di Kyoto. Tokyo pun live, keluar konsert ni. 24 jam non-stop. Band 8 tu ke? Band 8. World Sport 8, they call it Sport 8 sekarang. Lepas tu banyak 8 lain, banyak lepas tu. David Jededoh nama Allah tu nama dia. Bob Geldof. Bob Geldof ada kan, tu kena lagi. Sampai dia lah. Tapi yang ni tahun 88 punya. Saya tak tahu. Tahun 88 punya. World Sport 8 Carnival dia call it. Di mana satu konsert besar putaran di satu dunia telah berlaku. Dan producer di London, dia pusat di London, Global TV London. Global TV London telah mengenapasi semua negara atas muka bumi ini mengadakan konsert di Cotton. Bayangkanlah, okey, sekian time tu, Ankara ke, Melbourne ke, okey, Malaysia. Malaysia saya ditakdirkan menjadi musical director dan pengarah persembahan untuk Malaysia punya showcase. Pada malam itu dihadiri oleh tidak kurang, menurut laporan you boleh check nanti dalam dekat Nusa Malaysia tu keluarkan. Nanti ke-2,000 orang di bangun taksir anniversary. Ada yang duduk atas pokok pun ada. Tak duduk. Ada masih boleh yang panggungnya tu kan, Dili. Okay. Kami telah mempersembahkan, saya dah gather malam tu setelah. Saya tak boleh cakap lagi sangat ni, saya bukan ubat darah tinggi sebenarnya. Oh okey. Ada yang sempur. Benda ni, saya lah gather semua top artis untuk buat persembahan pada malam tu. Ramli Sarip, Dato' Sami'un, Rahim Ma'ruf, Gesang, Ibn Machine, Sarah Yaakob, Sheila Majid, siapa lagi? All big names then. Search, Amy semua. Okay, tu dari penyanyi, dari musician, pemuzik band yang saya panggil jadi pemuzik trust. Okay, Pangai, you tu main keyboard, one. Mac Chu, you tu main keyboard tu. Zahid, you main drum.
Jose Thomas main gitar. All those names. Band. Yeah. Main keras. And UM punya gamelan, punya grup. Saya Aaron. Raza punya grup. Bumi Kenyalang punya buong. Dua lagu je saya buat medley. Pak Tipung 16 dengan Selayang Pandai. Randy Sari ni. Selayang Pandai. That aura ada happen pada malam tu. Oh, this is music. Dan Allah dah takdirkan oleh kerana persembahan pertama kami pada pukul 12.30 tu, sebab tu nyawa, tapi ada pengisian lain lah. Okay, time ada lain tak cantik apa tak ada. Malaysia pula dalam 12.30 malam. For about 12 minutes. Ni mau sembang lagu tu. Malaysia. Okay. Penonton 30,000 orang yang menonton. Sembang. You kena ingat, dunia tengah tengok apa orang? 1 billion tengah tengok tu. 1 billion TV watchers are watching that. The same thing that what we are doing. Disebabkan cantik dan macam tu, persembahan kami pada pukul 10, 12.30 tu. Global tinggi dah hello. Global TV dah panggil. You have to do the finale lah. Sekali lagi tu appear. Malaysia buat penutup finale nanti pukul 3.30 pagi. Ya, kita tunggu speaker kita belasah. So kita main. Lagu-lagu impromptu lah lepas tu. Yang the finale. Ada. Ini tu dia lagi. Lagu cukup. Ada lagu cukup. Dah ingat, tapi saya ingat Selayang Pandang dan Ketipung. Katalah you. Lebih kurang labang, okey. Dibayang. Intro dia, dibayangkan kod structure macam musik khabar punya. Later on. Maruah semua dia. Dong. Beda aku ada dong. Bass day. So that kind of element yang kita buat. All this thing. Semua nak set. Satu orang lebih on stage. Mak ai. Ya. So, kostum yang lagi lah. Bunyi Kenyalang. So mungkin sebab tu dia suruh dia impress, I think. Dia suruh kita keluar lagi sekali. As a finale for the whole world. A billion to see one more time. So itulah keputusan yang pertama. Dan the last bila yang tengah azan dia. Biasa ini tengah ilmu Melayu tu. Kan biasa kan. Last note 2 1. Last note is Malaysia lah. Negara aku. So tu tahun 88. 2 years later dah Ism tu raya.
kasih cok. So itulah. So ekor Ramadan tu, of course, I mention again ya, Sultan Syahrir Lambat, memang responsible, push me, encourage me, mana you should label your music. Pada masa tu bayangkan kan, Dr. Francisca menyanyi, Rudima menyanyi kan. Again, sebelum itu, balada Nusantara not necessarily music traditional. Saya dah cakap tadi, it's a music contemporary Malaysia yang menggunakan ilmu Melayu sebagai teras dengan penerapan bunyi muzik yang jelas synthesizer pun tak kisahlah. Kita ada dulu pun. Untuk nenek kita dulu kalau ada dipakai. Not necessarily ini lagu balada tu mesti ballad. Tetap. Okay, you tengok kadang bahasanya, terminologi. Ballad tu kalau sebut balada, term yang boleh dipakai sini. Ballad sebagai is expression. Is one word to say is expression of dalamnya. Vibe in a contemporary manner. Balada di situ bukan ballad semata-mata. Don't get it wrong. Don't get it wrong. Kita Nusantara mana ada ballad? Tahu memilu. So balada is not a ballad. It's not bad, correct. Not necessarily a ballad. It's expression of. Kalau dalam bahasa Inggeris, Nusantara punya itu konsep yang saya terapkan lah. Of course lah. Sebelum pada kelahiran itu telah ada ballad-balladnya juga. So, macam Francisca nyanyi, Arwah-Sudin nyanyi. Dan saya nak sebut slow rock ataupun slow pop. Kan? Tak tahu lah kan? Dia kasi macam tak kenal lah bang. Melayu lah. Dalam bahasa Melayu. In Malay. Banyak dah sebut in lingua franca. So, itu pendapat saya, orang tak sebenarnya sama kan. Tapi begitulah. Tapi di realiti je mendapat iktirafan, terbukti commercial viable and recognized by all those social elites as well and cultural elites as well. Dan balada Nusantara juga diperkata dan dipersebutkan juga dalam tesis ambilan untuk ambil PhD seseorang. Dia nak dapat doktorat. Tapi di TVI dari Amerika. Orang sana. Buat main Nusantara ni. Juga menjadi penulisan seorang lagi scholar dalam penulisan analisis dia di Universiti Brunei. Yang tadi itu University of Carbondale di time dia aku dah tak sini. UK ada dia. Manchester. Manchester, okey. Alhamdulillah ada. So, alhamdulillah lah. Tinggal lagi. Like I said from the very beginning, it's an alternative sebagai pilihan. Tak nak terima tak apa. Nak dikembangkan terima kasih. Nak ada orang lain yang keluarkan by all means. Even dengan pendekatan sekarang yang ada lagi baik ni, lagi power ni. Because kita digital. Lagi sains bunyi, sains dan teknologi bunyi itu pakai berkembang. Mana nak buat dulu dengan analog je. Sekarang ada lagi macam-macam. Hanya imagination dan kreativiti kita je yang menghadkan sejauh mana kita boleh pergi bang. Ada bagi baiknya. Kalau dibuka hijab tak kata sekarang tu jelah. Tapi kita jangan pandang serong, kita kena baik sangka lah. Ya betul lah. Setuju tu. Abang tahu juga dia pergi mana juga. Sebelum apa-apa saya nak bagi tahu dulu yang bahawa saya sangat-sangat enjoy dapat berbual dengan abang ni. Saya bukan nak tutup ni. Saya nak ingatkan sebelum saya terlupa je yang saya sangat enjoy berbual dengan abang. Bolehlah orang lain hebat lagi. Abang punya pemikiran tu mencabar otak saya untuk berfikir lebih lagi, dan pemikiran abang tu telah we should sebelum kita terlupa juga, I think we should sentuh something about rights and copyright. Rights, yes. Itu saya nak cakap dengan abang tadi tu. Antaranya. Okay, let me interview you. How do we run? Okay. Substance is important je. How we do it actually. Penyampaian nak dengar ni, tak kisah siapa yang mulakan you tu. Dia nak dengar ni, sebenarnya ada
saling contributing sebenarnya. Saya melihat awak, Ed Samad, on a different sector, not necessarily benda sama, tapi seolah-olah you dalam camp lain. Oh, I see. Oh, I didn't. Okay. I dalam camp lain. I rasa macam tu. Tapi at the same time, I tak ada buruk sangka ataupun rasa I lebih ataupun you lebih. I rasa macam tu. We have been divided by seolah-olah kepentingan-kepentingan yang menekankan apa local, apa yang dominate by the foreign owned. Okay. Mungkin disebabkan banyak material you dah mengikat, duduk belah sana, jadi begitulah jadinya. Okay. Ayamnya separuh. Separuh kena ikat, separuh tu I tak diikat. I'm talking about dari segi publishing rights. Publishing rights. Okay. When we talk about public performance punya body, when we talk about pelaku punya body, actually paling penting di sini adalah pada saya lah, adik-adik semua. 10, saya nak tanya you 10-20 tahun akan datang, katakanlah ada satu pihak nak guna lagu-lagu adik-adik. Dia akan tanya macam mana? Dia akan tanya siapa yang cipta lagu tu, siapa yang buat lirik, ataupun dia akan tanya siapa yang kawal copyright lagu tu. Yang mana satu lebih relevan? Kalau nak cakap dari segi business, nak cakap dari segi right to use pada 10, 20, 30 tahun akan datang, mesti ditanya siapa yang kontrol copyright. Begitu juga dengan 3-40 tahun dulu. Bila nak guna ini kan, kadang-kadang kita rasa terbatas. Kalau nak guna kan, kita nak buat tu ni, tapi sebab kadang-kadang body kita nak masuk body pun kita rasa. Tapi lagu kita dah diikat, dah dipegang, kita tak boleh cakap apa banyak. Jadi sebabkan keadaan itulah, bahkan saya rasa, saya mungkin salah, saya mungkin silap. Saya rasa macam tu. Jadi di sini perlu pentingnya juga, di samping kita nak jadi orang kreatif, nak jadi penyanyi, nak ini memanglah perlu juga kita kenal dalam tumpukan dari segi rights. Kerana rights itu akan menentukan masa depan kita. Sejauh mana kita bergerak, sejauh mana kita bercakap, sejauh mana kita nak berjuang. Betul. Kalau kita tak ada right, kita nak berjuang tak apa. Kita jangan nak jadi penubuhan the first public performance right di Malaysia. Orang cakap sejarah telah melangkahkan ditubuhkan oleh MASRAC, Masrak. Kebetulan saya mungkin sebab orang popular pada masa tu, bila CZ main di Malaysia, dia cari orang yang berpengaruh untuk tubuh body yang about to be born then. Tahun 87, 86 ni kan. Manangah puncak 86, 87. So dia dapat Manangah. Manangah itu I be open mind lah. Tapi saya sudah ada semangat, maknanya saya tahu lagu ada perbezaan dari segi artis dipayungi oleh syarikat rakaman, betul. Tapi lagu bukan dipayungi oleh syarikat rakaman, lagu dipayungi oleh publishing house, publishers company, which is most of the time is subsidiary of record company. Dan bila saya pernah bekerja dengan multinational kan, Warner tahun 85, 86, 87, Warner. Lagu I tak boleh apa. Tapi bila saya keluar dari Warner, saya tak buka record company, saya tak buka production house. Sebagaimana kebanyakan orang bila sebut awak ni dah ni, awak nak buka, saya nak buka production house. Bila tulis kat taratan akhbar production house, I tulis surat hebat production house. Mungkin dibahaskan artis, mungkin dibahaskan komposer, tapi production house memberi satu makna dan something lah bagi orang yang menubuhkan pada masa tu kan. Even now pun. Tapi production house tak pergi ke mana juga. Bila Manangah keluar dari The Warner, Manangah keluar publishing house, Manangah Music. Manangah Music. Saya tak buka production house. Jadi dari situ saya cekal sebenarnya publishing. Bazia Latif yang tu publishing house. Bukan dibuli oleh multinational. So bila penubuhan Masrak itu, bila CZ tu melihat nak menubuhkan tentang kali ini, dia approach me.
Ada yang dia lain jugalah. Of course later on, I ambil kaca, rotuan, kumpul buat nak buat lembaga. Dia tak masa mengaji, orang tahu lah dia tak masa mengaji kan. Okay. To a certain extent, saya rasa, okay. Saya ulur lagu kain tu, saya ulur je kan. Tapi part dia satu sampai peringkat, saya tahan. Saya tahan. Tahan maknanya saya menyampaikan apa lagu ni, kami mencipta ni dalam sekarang sini bahasa Melayu. So ada baiklah kita duduk dalam payung dalam negara ini. Itu satu. Itu dari segi right. Yang ketiga, aliran duit-duit tu saya dah fikir dah. Aliran duit yang keluar daripada negara kita ni, kalau ketulusan akan okey, tahun 80 ni dalam buku saya ni dia cakap ada satu laporan kamu apa tak tahu muka surat apa jelas kan, agihan royalty tu cakap rakaman satu pihak dah dapat, subsidi pun dapat juga melalui publishing. Jadi tinggal pada lokal ni tak banyak kan, dan lokal ni berbagi juga. Bagi contoh kan, saya cakap dalam public performance performance dibagi separuh-separuh, betul tak? Publishing sector separuh, writer punya writer separuh, betul tak? 50-50 kan? Publisher separuh dia. Writer 50-50, kerak dua lagi, suku seorang, lyricist, melody. Separuh. Yang ni 50 publisher. Okay. Ni kita dapat suku, dia dah dapat separuh. Kita tak boleh buat apa. So memandang bila pada masa tu tahun 87 tu bila nak penubuhan masyarakat tu, kami berdepan masalah tidak ada cukup publishers. Tidak ada cukup publishers. Kami ramai writers yang follow pada peringkat awal. Okey. Kita go for the local first, global later. Itu konsep kita. Kita yang cerita lagu tu. Tapi sekarang ni most of it bahasa Melayu. Kadang-kadang dah ahli bahasa dia biasalah, kamu bahasa Inggeris pun biasalah dia. Tapi basically kita buat, kita bukan pergi overseas untuk buat lagu. Sekarang sekitar sini yang buatkan kita cerita lagu. Apa kita nak guna orang luar yang betul lagu itu. Itu konsep yang kita buat tu. Multinational nampak tak cantik? Tak apa berkenaan dengan pendekatan yang saya utarakan di situ. So, maka masa itu certain extent lulus, semua dapat, kita dapat kelulusan. Bagi meeting agama ni, tapi untuk aktivit benda tu jadi masalah kerana kita tidak cukup publisher punya, kerana konsep of public performance body dia mesti equal footing of writers dengan publishing. Had to be the body kan. So kita tak boleh buat apa, be realistic. So kami tak dapat tidak. Dalam masa sama telah lahirnya satu badan alternatif lain untuk early replacement ni yang lebih cocok ni hendak belah sana. You faham tak? Iaitu I don't have to mention who. So I'm realistic person. Saya cakap gini lah, pergi masuk sana. I yang tolong isi borang pun ada juga. Kaca punya nama pun okey. I yang proper nama dia masuk. Mesti I 10 years later boleh masuk. Ya. Mas itu boleh masuk. Paksa kan? Buku kat sana kan? Paksa lah. Okey, maka defang lah masyarakat itu. Tapi with regard tu pelaku pula, kita kena ingat, berbanding dengan masyarakat MSCP punya isu ni, kita tak boleh buat apa. Kita tu maksudnya lah writer tak boleh buat apa. Kerana betul kita cipta lagu, tapi lagu kita telah pindah milih secara bertulis kan pada publishers. Publisher dah pegang dia tu. Walaupun kita bersemangat, negarawan. Ya, tapi telur dan ringkat kan. Kita tak boleh jadi masuk ke mana-mana body. Mana-mana mesti body yang izin ataupun disukai. Okey, sebut. Tapi bila pelaku pula, pelaku ialah manusia. Performer tu manusia. Performer tu adalah manusia. Dia bukan musical work yang boleh dipindah balik sebegitu mudah macam manusia. Pelaku manusia. Performer manusia.
lagu publishing right ni, lagu boleh dipindah milih. Disebabkan pemindah milih itu yang membuatkan apa benda ni kita dah suka untuk buat, kerana kita hati nak, tapi dari segi documentation undang-undangnya dah tak kata tak boleh, sebab kamu dah jual benda tu, kamu dah pindah milik benda tu, hak tu. Tapi bila sebut pelaku pula, batang tubuh kita, ini yang saya harap tidak boleh jadi, tidak akan jadi macam Masrak. Okey? Timbulnya prison. Prison. Saya tak pergi mundi. Mak cakap, saya tak percaya sangat persatuan-persatuan ni. Tapi sama awak telah dimasukkan prison by appointment. So, saya jadi ahli lembaga pengarah juga dalam prison. Ahli lembaga pengarah. Special task. Special task. Prison Sdn Bhd ke Prison Berhad? Sdn Bhd. Sdn Bhd ni. Sdn Bhd tak masuk. Prison Berhad later on. Yang abang masuk ni Prison Berhad. Berhad later on. Alright, faham. Prison Berhad. So Prison Berhad terus. So saya pesan sangat kawan kita tu lah. Jagalah dan jangan janji prison macam dia Masrak. Masrak tak boleh buat apa because of reality macam tu. Tapi ni body in prison ni is orang manusia. Cuba bertahan. Kalau boleh jangan dikuasai oleh mana-mana mereka, kita dan pelaku kita. Sebab sama ada akhirnya dengan setahun lebih lepas kan dah capai moba dah. Saya pernah extend moba meeting tu, setiap saya pernah meeting nanti pengusikan oleh menteri jadi AKK dengan gebuk tu lah kan. Tapi nampak macam payahlah, susah. Saya pun agak tahu hati, saya pun bila dah banyak masa dah dibangun dah, habis dibangun. Malah masa dengar-dengar, bila saya dengar melalui media je prison telah ditutup tu, saya dah dekat 2 tahun dah tak dipanggil apa-apa. So, saya lah kontak, dia orang tak kontak saya ke, daripada buat nombor saya tu. Saya pun tak kisah sangat lah kan, saya dah giwak lah kan. So, saya biar macam tu. So, dia kata lain ni, saya tak bertanggungjawab lah 2 tahun terakhir sebelum pembuaran prison tu, kerana saya tidak ada komunikasi di hubungan langsung kerana saya berhijrah duduk di sini. Jadi, tahu-tahu telah di itu. Ada pernah dengaran yang sekarang dia tengok percakapan dia. Duit tu dah macam mana? Tak terbayar betul lagi kan. Ini semua politik. Kalau political will tu betul-betul ada, benda ni boleh buat. Orang cakap ya politician. You must have really have real political will to support or to membela nasib kami lah. To the politician. I want to tell you, frankly, dengan rasa hormat. Kalau political will-nya tak nak belah raya, bercari hati ni, cakap lah. Tak lagi ke mana. Hati pun dia sedar juga. Tak belah raya. Hijau, merah, hijau semua cari kita. Tak kisah punya kita kan. So, itulah. Tapi akhirnya itulah. Bila ada show dia ni, pergi makan kemah dia ni. Aku tukar pelancaran, rebeng satu. Lepas tu, tak ke mana juga kita. So, itulah adik-adik. Orang nak jaga ni. Orang nak bila lepas dah meninggal. Itulah. So, banyak benda yang boleh buat lagi dengan teknologi sekarang. Macam-macam kita boleh buat lagi. Tapi persoalannya di sini sama juga macam dulu. You must own your right. You must own your copyright of your song. Jangan mudah-mudah you tengok label ABC. Oh, bawah dia ada Prince. Bawah dia ada Bon Jovi. Dia tak pandang. Dia tak kenal you siapa. You jangan impress by the label international. Dia orang kat sini pun tak pernah nak jual you keluar pun. Nak seberang tamat Johor pun dia tak jual. Dia tak lama lah. Search kaya-kaya. Be realistic. Orang nak cakap tu je. So you must protect your own right. Barulah you boleh bersuara. Kalau tidak, ini yang jadi. Kita tak ada banyak pilihan. So tu media yang ada ni, kita boleh direct. Jual kat platform-platform tu. Kan? Dalam dikata ni, serve publish your work. Orang nak pesan. Serve publish your work. Kerana tak susah pun. Get a good lawyer friend je. Senang je. Dia ambil paper je. Hanya payah lah. Buat letterhead lah. Ramai berada buat letterhead kejap je. Payah RM200 lah. That's it. I am a publisher. So why not? Main susah ni. Daripada ni tak pergi ke mana. Harapan saya. Sebelum saya tinggal tu je. Naik lo. Long way to go bang.
pertama sekali saya nak I think kita countdown for Nadia Melayu apa berasa lagi. Okey, baik. Ya, kita kind half an hour dan saya harap abang kita dapat lagi spend masa di second round pula abang. Saya nak beritahu saya enjoy berbual dengan abang. InsyaAllah lah, boleh lah bang. Daripada semua sudut. Saya rasa saya nak buat edification terhadap abang lah. We should be listening to you. The younger generation should be listening to you because of your vast experience. I should be having and engaging a conversation with you because of your experience and your knowledge. And along the way, sepanjang jalan ni pun saya sendiri pun telah menimba pelbagai pengetahuan saya yang tersendiri lah. Dan saya percaya gandingan. I know. You also a fighter. I know. Your attempt tu ada kat situ. Your footing tu mungkin nak check balik itu je. Yeah, correct. Itu je. But you don't have choice. You have to rise to dapur nak kena berasap kan. So follow the flow. I faham tu. Dan antara saya dengan abang, antara kita keseluruhannya mestilah saling bertemu walau bagaimana in person ataupun apa ni like I said, now is more convenient. Tak ada halangan untuk kita saling berbincang, bertukar-tukar fikiran dan mencari idea-idea baru untuk bukan hanya terhadap muzik per se tetapi mengenai hak kita tu. Yalah. Hak, identity, music, creativity, 3 aspek lah. Dan kita yang mencorak, bukan orang lain pun. Jangan anggap government nak maaf cakap lah. Betul. Kita buat cantik, orang kan tolong nak ambil gambar bersama, kita ada lah. Itu je. Nak tolong launch. Ya. Itu je. Maaf cakap lah. Generation abang pun mesti mengukuhkan dirinya untuk sama-sama sekali dengan generation yang seterusnya untuk menegakkan hak kita ni. Tadi abang cakap tadi tu berkenaan dengan ramai penggiat composers telah berserta dengan Masrak tetapi tidak cukup jumlah publisher. Okey, soalan saya. Okey. Terlebih dahulu kenyataan saya ialah sebenarnya pada pendapat saya kita tidak perlu jumlah publisher. Publisher tidak ada hak dalam akta hak cipta apa. Di MUCP pun mereka nak cakap mereka yang tubuhkan tetapi that's not the point. That's not the main issue. Akta hak cipta tidak meletakkan publisher di mana-mana pun. Di Amerika pun publisher berada hanya kerana norma-norma cara interaction antara kita dengan dia. Dia duduk di MUCP sebenarnya this is very technical but this is what it is. Mereka duduk di MUCP semata-mata kerana mereka ada social contract dengan kita. Kita sign contract dengan dia. Itu nombor satu. Jadi pada saya Masrak dulu pun hakikatnya Masrak telah mendapat banyak bad raps, reputasi yang diperburuk-burukkan oleh orang tertentu. Prism Berhad ni pun diperburuk-burukkan oleh banyak pihak. Mereka bersekongkol, integrated, bersepadu untuk memburukkan Prism. Sehingga mungkin sebab status quo tu dia orang tak nak berubah. Betul. Dia want the status quo to remain as it is. Betul. Kerana kepentingan persaingan yang luar tu akan enjoy the cake selama-lamanya. Pada pengamatan saya ada dua sebab kenapa Prism mesti diperburukkan dan mesti dipermusnahkan. Prism Berhad nombor satu sebab apa? Sebab dia Melayu. Gambaran Melayu dia tu membuat segolongan kelompok tidak berani, takut kerana nanti Melayu ni akan buat hak dia, perangai dia. Soalannya tangan right tu siapa? Itu je kita nak kita semua tahu tapi kita belum berani nak sebut je lagi. Dan nombor dua, kenapa Prism mesti dimusnahkan adalah kerana Prism tidak sehaluan dengan kelompok-kelompok syarikat ni, baik label maupun publisher. Sebab mereka mesti diruntuhkan. Okey, itu kita tepikan Prism punya sekejap. I'm with you. I'm with the kita kena galakkan sebagai pilihan dia. Just like my music concept. I tak nak dictate, I tak nak menentukan. I buat siapalah saya lah. Tapi kita nak create suasana alternatif. Correct.
Orang boleh jadi publishing, kita lebih lagi layak, lebih lagi boleh jadi publishing. Why not? Local publishers, itu saja. Kerana dari situ kita akan boleh bergerak. Kalau tidak, hanya sekadar nama saja, tapi dari segi nak berhubung dari segi urusan-urusan bisnes kita tak boleh ke mana. Jadi berbalik pada Masraq tadi tu bang. Abang cakap abang gunakan perkataan tidak cukup publisher. Tapi adakah tepat kalau saya katakan sebenarnya apa yang tidak cukup pada masa itu ialah capital atau modal? Ada modal tak banyak mana belum pada masa itu sebenarnya. Syizat sendiri pun ada bagi dia punya dana dia, nak bagi dana dia. Ini. Masalahnya realitinya you bayang pada masa itulah dan sekarang pun. Publisher ada dua jenis publisher di Malaysia. Satu tu foreign owned, satu tu local owned. Okay? Dan pada masa tu repertoire yang local owned ni tak banyak. Tak banyak. Foreign owned yang banyak. Local owned tu kulitnya IC je di Indonesia kan. Melayunya kurang. Boleh kadang-kadang tak ada pun. Macam emas bila keluar. Itu kita biar realistik sini. Sebagai contoh kan. Tak banyak sebagai contoh. RAP kan. Tak banyak. Mendengar muzik tahun 87. Tahu siapa sebelum mendengar muzik saya tak tahu. Sebelum ada tu. I'm not trying to be racial di sini. Itulah. Kita cakap demografi dia macam tu. Kita tak kisah. As long as local. I'm not saying about Malay. Export Melayu. Ada export Melayu tak ada. Export local. Tak kisah. Tapi local. Tapi sebab repertoire tu tak banyak. Jadi nampak tak kukuh. Tak ada weight untuk kita proceed. While on the same time, somebody is trying to push in propagating someone else to replace this concept or the pendekatan ini. Kerana dia nampak menjadi macam ke, dia want to remain macam itu. Sebagaimana yang sebelumnya kan. Jadi kita kena ingat, foreign owned dah mula ada di Malaysia pada pertengahan tahun 60-an lagi kan. Pop Y, bila TM dah mula ada, radio dah ada, TV dah ada pada awal 60-an. Rekod kami pun mula ada. Pop Y tu ke puncak kegemilangan lah, rakaman pakai Delta, pakai vinyl kan, ni Oliver ni dapat tempias daripada yalah Mick Jagger ke Beatles, Cliff Richard dan gitulah. Ini keluarlah Ramasang. Dia ada rekaman dia, di same time dia mula-mula dia berpusat di Singapura tau, di EMI, tapi disebabkan dia nampak potensi better kan, population kan, pindah ke Malaysia, pusat operasi dia. Dia buka dua rekod, label satu, publishing satu. Inilah rekod aman perintis lah, hub ke jenama mungkin lain, tapi kepentingan tengok cek lah anak-anak dia. Story no use lah, kita tak mendengar. Orang nak nampak akan datang saya sebut tadi lah. It's not who write the song, who owns, who control the song. Dan pada masa tu, bukan masa tu. Dan pada masa tu itu lebih penting sama ada lagu tu dia boleh didengar atau tidak. Bang, sorry. Berkenaan dengan publisher ni, inilah beberapa perkara yang saya rasa kita nak kena perdedahkan jugalah. Nombor satu, macam saya cakap tadi lah, di MBCP sebenarnya mereka tidak ada hak. Mereka hanya duduk di MBCP kerana social contract mereka dengan kita, the right holders, the right owners ni kan, the stakeholders. Justru itu kedudukan mereka 50-50 dengan kita di MSCP. Kita ambil MSCP lah. Saya very clear nak cakap MSCP. Mereka tidak boleh duduk sama tinggi dengan kita. Betul. Bukan sebab you cakap je. Bukan sebab you cakap. Kerana any kewujudan of badan public formal yang diiktiraf dunia, undur balik you check CZ. Konsep dia tu is a writer's punya body tau. Correct. It's a writer's punya body. Tapi disebabkan bahawa the business ini tu. That cannot be more than 50%. Cannot be, maybe more to the writer. Should be more. Yeah. It can be more. Possible to be more. Yeah.
Malaysia dia buat 50-50. Kita pun tak persoalan sangat ni kan. Tapi publisher inside cannot be more than 50. Less possible. As a result, bang, because dia orang ni is an artificial entity atau syarikat, dan mereka throughout history syarikat ni akan sentiasa mengalahkan individuals because dia orang ada the economic of scale. Dia orang ada they have the machinery, they have all this, they have all the budget to punish you. Sekarang ni kalau kita tengok balik daripada MSCP setakat 2 tahun sudah lah, the membership was approximately 4,000 kan. Tetapi the publishers hanya ada less than 200. Okay. Tetapi kita banyak buih dalam buku saya bawa buat paper untuk bentang simposium Latujon. Kita macam buih itu buat apa. Tetapi apabila abang tengok kepada pengundian mereka, okey, contohnya baru-baru ni mereka meletakkan satu kursi khas kepada the writers daripada Sabah. Sabah akan mendapat satu kursi khas. Kalau abang tengok dia punya pengundian tu, diundi bersama dengan publishers dan the writers. Dan pengundian yang menyokong kursi Sabah ni berjumlah 9,000 undi berbanding dengan 1,000 undi yang menentang Sabah punya kursi khas. Jadi 9,000 undi ni secara matematiknya you akan nampak bahawa ianya akibat oleh persetujuan dan support daripada the publishers dan the publishers. Dan publishers saya cakap dia hanya ada less than 200 tadi itu, tetapi mereka control. They want to divide and rule. Mereka control. And they want to dilute. They want to dilute your right and your mereka control 90% of the votes. Dan sebenarnya 90% of the votes ni sebenarnya daripada siapa? Daripada 4 major label company, the major publishers. Sony, the Warner, small but powerful. Universal, the minor that rules. IndieWorks tu dikategori sebagai REO punya company kan, yang dikategorikan sebagai international, tapi dia kedudukan dia masih boleh dipertahan, boleh kita masih boleh kontrol dia dengan. Jadi sistem tu, apa yang saya nak bagi tahu kan, 3-4 company ni aja kontrol hala tuju MSCP. Kalau mereka cakap kita nak letak satu budak Sabah sini, sebab apa? Kita tak nak the publishers, the writers terlalu bersatu. Kalau semua writers ni senang jumpa, nanti mereka akan kalahkan kita. Kan kita cuba tukar sistem pengundian tu. Sekarang ni sistem pengundian MSCP kan berdasarkan undi berapa banyak ribu yang you dapat bersama dengan satu undi. Apa yang saya nak ialah, kerana ini bukan syarikat sendirian berhad, apa yang saya rasa yang lebih tepat adalah lagi jauh pergi. Satu ahli, satu undi. Lagi parah lah. Seperti abang sendiri tahu, MSCP telah di set up oleh the publishers dulu, oleh sebenarnya the labels. Tetapi kerana ada Akta Hak Cipta 87 tu, mereka boleh form another company, the publishers, sister company juga, untuk duduk dalam MSCP dan kontrol MSCP dan matikan Masrek. Jadi apa cara mereka buat adalah mereka gubalkan Akta MSCP pada 30 tahun yang sudah, dengan mewujudkan sistem pengundian yang pincang sekarang ni, yang mana mereka boleh kontrol kita sampai mana the way look at it. Benda ni lagi parah. Apa tu I cuci tangan, I tak ada. You punya AGM I tak ada. You punya malam galah-galah di Indonesia tak ada. I pernah ada sekali je malam dapat award. Tapi kat mata gua. Lepas tu I tak ada. I hanya ambil kelak roti. I malah nak cerita panjang. Kerana sebenarnya we need more concern and kesedaran kan kita ni jadi macam tak semua cakap di sini since we just be behind it. Saya nak tanya kepimpinan sekarang, tuan sangat buat apa? Kepimpinan sekarang apa? Kepimpinan MSCP sekarang buat apa tu je. Saya nak tanya apa khabar, Assalamualaikum tu je. Saya to be honest, saya rasa ahli lembaga pengarah MSCP not on the ball. Mereka not on the ball. Benda ni kompleks, kena ingat benda ni kompleks. Jangan ingat ya, betul. Tanggungjawab tu bang, ingat sikit. Betul. Amanah tu. Sekarang jawab nanti tu. Sekarang ni AGM yang sudah kan. Kita habis sampai pukul 9 sebab apa saya tak puas hati dengan dorang. Dan sekarang ni MSCP mempunyai permasalahan audit dia. Audit ada dua jenis. Management audit pun kena buat juga. Betul. Account audit, management audit tu perlu dibuat juga. Betul. Distribution audit pun bang. Sekarang ni kita tidak pernah di audit distribution tu betul ke tak betul.
Jadi sekarang ni apa yang saya nak bagi tahu abang adalah audit yang mereka lakukan baru-baru ni atas desakan kita di AGM yang lalu mendapati mereka ada beberapa kepincangan besar. Dan kepincangan besar ni boleh membuat pembatalan penubuhan MSCP pun. Pegang simpan ilmu tu. Fakta. Abang nak fakta. Fakta tu pegang. Sekarang ni kita tunggu. Okey, sepatutnya MSCP punya AGM berada bulan 6, dilakukan bulan 6 itu hari dengan bulan 7, tapi mereka tunda. Bukan COVID. Memang dia not prepare. Memang COVID boleh jadi alasan. Alasan. The audit is questionable, questionable. Report. Dengan dia punya sistem pengundian tu pun problem. Tapi sekarang teruskan. I nak benda ni sekejap. Tetapi disebabkan saya rasa saya tak nak bakar kapal saya sampai kita semua tenggelam. Walaupun saya marah ke apa, saya tidak boleh bakar kapal saya. Kita masih perlukan kapal ni untuk pendapatan kita, rakan-rakan kita perlukan. Jadi betul. Jadi saya tak nak, kalau saya rasa kita nak tutup, kita patutnya kita macam kita boleh buat, tapi kita nak kapal ni terus jalan. Apa yang kepincangan dia tadi itu ialah berbalik pada soalan abang tadi itu. Apa ahli lembaga pengarah ni buat? Kepentingan siapa yang mereka jaga? Dan ahli pengarah yang mewakili kita mestilah dari minoriti. Dan mereka ni kalau nak jawatan bukan hak keistimewaan. Jawatan adalah tanggungjawab. Itu dulu apabila saya nak ajak dorang ahli lembaga pengarah ni, kita nak buat apa macam tu, kita bukan dibayar, dek. Kalau kita tak dibayar dan kita nak ambil jawatan, pegang tanggungjawab tu. Kalau tak, letak jawatan. Jangan ambil tanggungjawab. Kita pegang jawatan ni memang tak dibayar. Kita sedar. Memang tak follow ada all this politik kerana saya malah masuk dalam brain cell saya kerana saya mau kecapi hidup yang lebih tenang. Tetapi jangan anggap yang saya tak ambil tahu. Saya ambil tahu, saya memerhati. Itu je. Cuma tinggal lagi kita kena ada, like I said, to fight we must have a lot of strength and aspect. Must have a thinker, we must have the bullet, we must have the minyak, macam-macam perkara aspect. We must have the system. Put aside ego, put aside glamour. Then we sit down, boleh. Kalau macam tu, call me. Itu je. Iya. Banyak benda. Macam abang sendiri sedarlah. Dua problem yang sekurang-kurangnya kita, the writers ni ada. Nombor satu, lack of a fighting spirit. Fighting spirit pun bukan duduk tengah jalan tembak ni. Cerdik lah. Ya, betul. Hikmah lah. Bukan tunjuk ego pasal apa tu. Ambil gambar ni. I'm fighting. Semua ambil gambar. Itu klise bang. Tu nak cari. Payah tu. Kedua, kita lack thinkers tu. Saya rasa kita lack thinkers. Dan masalah dengan yang kedua ni, pada pengamatan saya, untuk berjuang ni yang paling mustahak sekali ialah keperluan untuk banyak membaca tu bang. Memang betul. Saya tentukan sinjur dah pun tu, saya perlu mengerjakan. Memang itu yang saya galakkan. Yang kita bukan hanya perlu membaca. Malah dalam saya buat saya bawa tembak sebut tadi. Saya punya Pak Wan kan. Lagu cerita lagu. Pak tu ada tembak, ada dah siap dah. Baca. Ada penting. Nak buat lirik pun, nak cakap pasal dia apa dah lagi. Ya, betul. Nak buat lirik pun, baca balik-balik. Busuk-busuk tengok billboard, tengok tu pun baca juga. Yang saya cakap masalah baca ni bukan hanya membaca ilmu untuk tingkat pengetahuan, tetapi nak kena baca minit-minit mesyuarat, nak kena baca account. Itu yang tak larat. Sistem. Jadi macam tahun sudah saya berjaya pujuk beberapa orang untuk datang baca minit-minit mesyuarat. Sebab tu kita dapat punca, kita jumpa banyak. Dan satu lagi, timeline tu kena cukup. Untuk ada ni, untuk kita buat report, untuk kita buat komplain apa-apa sebelum benda tu di-endorse, di-chop. Itu satu. At the same time, pastikan jangan ada diversion. Hari inilah bagi cek, hari inilah ada benda lain. Itu semua nak mengalihkan. Kita ni budak-budak ni, adik-adik ni lemah kan. Aku Allah susu anak ni, Nike, nampak dah Nike beli 2 biji. So dia kan membaca kelemahan tertentu kita ni kan. So dia kena tu, jadi kita kena elakkan daripada
terbawa-bawa dengan suasana yang akhirnya merugikan kita. Kalau kita nak kita fokus buat benda tu. Berjumpa ini. Jangan tu meeting lah. Ini susah dulu ini. Yang itu bagi cek itu dia sukan neka ke apa. Janganlah macam tu. Sebagai contoh lah. Ya. Dan I'm grateful that you more or less berkongsi benda ni. Tapi gitulah, kita perlukan strategi, kita perlukan juga beberapa dari seorang-seorang. Pada saya Abang, keutamaan dia adalah kita hanya nak menegakkan hak kita. Kita tidak nak ambil apa pun daripada hak orang. Kalaulah katakan kita membetulkan badan-badan pelesenan ni, kita tak nak ambil apa satu sen ekstra pun daripada the publishers ataupun the labels atau siapa je. Plus we willing to share the situation. We realistic. Sebenarnya kita nak asing sampingkan dia. No. Kita nak share. But work within the fair lah. Itulah keadaan yang buat. Correct. And then to the politician, jangan ambil jalan mudah. Tentang ini. Buat. Lepas tu dah fikir ada mana. Apa pula? Ada. So, cakap lah. Kadang-kadang buka yang negeri tapi macam tu. Kau kawan lah tu. Rosu bukan air tu. Nganu tu. So. Oh my God. Bang, it is a pleasure dapat berbual dengan Abang. Jarang, inilah peluang dapat saya bertukar-tukar fikiran dengan Abang. Dua dah. Astagfirullah. Nanti, I'm 60 this year, okay? I'm not 60. 60 is the new 40, ya. Tapi Abang tak bersiap, Abang ada darah tinggi lah cakap dengan dia ni. Orang ada darah tinggi, makan ubat, tapi belum je dosis lah. Tidur kali lambat sangat kan. Tapi sekarang ni bila buat konten ni, tidur dia tahan juga lambat Abang. Betul. Konten tu penting juga tu. Konten tu sebagai tu juga. Seluruh bagi gula-gula. Ada lagi nak. Saya bagi sikit-sikit. Saya jangan tengok number sangat je. Kadang-kadang orang tengok berapa like ni. Macam mana? Saya hingga kini, saya tak ada social media. I want to announce it. Saya hanya ada FB. So kalau you tengok statistik siapa yang berapa orang ni, because saya ada happy saja. Saya tak ada IG, saya tak ada Twitter dan suku sakaknya gitu. Kalau perlu sangat saya pakai WhatsApp, saya pakai orang lain punya je. Itu saja. Ya betul. Saya pakai telefon cak kaki 3 ya, telefon yang boleh buat orang ni boleh plekong, itu ya macam boleh plekong. Betul je. Tapi nanti harapnya you cari kat WhatsApp memang tak ada je. Itulah tu lama saya cari abang. Somehow saya punya pembantu kerja saya berjaya juga mendapatkan abang. Terima kasih lah ingat abang. Jadi tapi saya harap kalau kesudian abang nanti kita buat part 2, ramai yang nak tahu pasal abang lagi dari sudut muzik abang, dari sudut muzik lagi. Mana-mana lah, saya tak kisah. Ada rezeki, ada masa, ada kesihatan, I don't mind. Cuma sekarang macam keadaan ni, I memang keadaan yang dalam mungkin ada dengar angin ke, because saya duduk tingkat atas, dekat tingkat, kadang bunyi motor, kadang bunyi ayam Nusantara tu. Itulah kan? Menjadikan kecemburuan kepada budak orang macam saya bang. Saya duduk di sekitar kawasan rumah teres mana ada angin macam abang. Di sana ada Bukit Bau. Bukit Bau tu banyak jin kat situ tu kata. Bakar aku banyak tu. Betul. Baik je. Tak pernah pergi dia. Rimau ada. Rimau ada. Kat UiTM dulu. Bang, kalau PKP ni dah boleh rentas negeri, saya rasa tempat pertama atau kedua saya nak pergi ialah area abang lah. Boleh InsyaAllah. Saya plan, saya punya rencana. Rumah Ibu tak ada apa-apa. Saya tak. Tengoklah macam mana. Bukan mana. Saya nak pergi area abang sana. Area sana tu boleh jumpa abang, boleh jumpa Wan Zul. Wan Zul di Kemaman. Awas ya. Kalau daripada KL ikut jalan lama, you are touching Kemaman first. 45 minutes later, then you reach Dungun. From Dungun, Kemaman ahead. Dungun, Kemaman, 40 minit. Kemaman, Kuantan, 20 minit. Kuantan, KL, sejam. 2 jam. Dia punya geografi tu saya kurang arif sikit.
Itulah harap dapat jumpa. Itulah jangan bergantung pada ni sangat. Saya banyak dictate ni pakai manual. Saya tak pakai, saya cari saya sendiri, saya tak pakai weight. Tak ada weight. Saya puncak kaki 3 mana weight. I cabar minat. Old school. Saya KLCC pula PWTC nak balik ke Kota Damansara pun saya pakai waist juga sekarang ni bang. Tapi kan bila perlu tu memang kena pakai lah kan, bila perlu sangat. Tapi jangan mudahkan, kita jadi lembik lah. Ya betul lah. Bukan perlu tu, ngada-ngada sangat dah sekarang. Bang, you keep yourself healthy bang, jaga diri. Sebelum lupa saya nak ambil kesempatan di sini bahawa 30 tahun lebih tu saya dalam industri ini. Apa yang kita cakap tadi itu tak banyak ada. Tapi sikit sebanyak saya dah buku dah. Apa yang dinamakan muzik adalah harta. So kalau siapa yang tak berminat untuk dapatkan buku abang ni, silakan, harga dia RM50. Tapi saya pakai full color, saya pakai art paper. Art paper ni mahal bang kan, full color. Dan ada 200 lebih semuanya muka surat, $50. Dan kalau nak dapatkan maklumat lanjut, boleh just message abang, jangan segan, jangan silu. Message kat abang mana punya FB, tegur abang, kata bang saya nak beli buku. Dari itu saya akan bagi maklumat. Muzik adalah harta. Okay, ini penting untuk ilmu dan untuk rujukan, insyaAllah. InsyaAllah. Nanti saya akan ambil maklumat sikit pada siapa yang menonton, boleh pergi ke link kat bawah tu, boleh sampai ke FB abang ataupun FB abang, YouTube abang. Tolong lah. Pok Manan ni mana ada? Pok Manan ni ada FB je. Nak support subscribe tu, tolonglah. Pok Manan ada. Sama beribu-ribu. Banyak aku tengok. Banyak tu dia punya subscriber je. Bagus. Kita kena support. Kita kena support. Nah, tengok sama ni dia punya angle tu agak menarik. So dan saya harap juga usaha ini diteruskan baik dari segi konten saudara dan juga kesihatan yang berpanjangan untuk keluarga juga, dan sama-sama lah tengok mana-mana kita boleh kongsi, kita kongsi. Di perbualan kita akan datang tu, nanti kita akan sentuh sikit sebanyak pasal merisik khabar, sekadar di pinggiran. Itu kreatifnya dah. Itu memang dah budun ngetai dah. Don't worry. InsyaAllah. Itu sebagai pilihan. I'm not the best. Nobody is the best. Kita hanya berbeza. Itu saja. Saya cakap ke orang, I'm not the best. I'm just the best looking. Sedih. Nanti kau balik tidur luar ni. Nanti kat garas kau malam ni. Kat garas kau malam ni. Tak ada masa boleh tidur. Hai Dang. Okay. Bang, stay cool lah. Stay safe. Bang, KLT, ubat tu makan. Kesihatan jaga.